Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang live boleh share. InsyaAllah saya akan kongsikan cara mudah untuk menghafal Al-Quran yang berkesan, insyaAllah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak seperti yang saya janjikan. Waalaikumsalam. Saya akan cuba jawab soalan juga. Malam ni saya buka peluang ataupun platform untuk soalan. Santai-santai je lah, sebab saya pun nak serius sangat pun tak larat. Tapi macam mana pun insyaAllah kita cuba manfaatkan sebaik mungkin masa yang kita ada. Kalau ada sesiapa ada soalan pun boleh tanya daripada sekarang lagi, supaya saya sempat jawab kalau ada soalan, khususnya berkenaan dengan menghafal Al-Quran. Dan kalau boleh dengar suara saya, minta confirmation, kata suara dengar. Suara saya memang perlahan, jadi saya tak adalah cakap dengan menjerit ataupun kuat. Ni masjid-masjid biasanya terpaksa setkan mic dengan betul baru boleh dengar suara saya. Memang saya cakap perlahan. Apapun, mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian saya ni dapat beri manfaat kepada semua, insya-Allah. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami yang memelihara Al-Quran itu dengan perantaraan para huffaz, iaitu mereka-mereka yang Allah pilih untuk memelihara Al-Quran. Al-Quran tidak terpelihara hanya dalam mushaf, tetapi dihafal oleh manusia. Oleh itulah kita tak dapat hapuskan Al-Quran. Ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman lagi dalam surah Fatir, "Summa awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Maksudnya Allah wariskan, Allah serahkan, dia jadi pewaris kepada kitab Allah ni. Subhanallah, satu anugerah yang besar. Nabi SAW bersabda, "Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pensyafaat bagi orang yang membacanya. Dengan syarat dia menghalalkan, dia menjaga setiap apa yang diperintah, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, maka Quran akan datang sebagai pensyafaat baginya pada hari kiamat kelak. Seperti mana saya pernah kongsi hadis sebelum ni, Nabi SAW bersabda, ada satu orang datang jumpa Nabi SAW. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, fama balu hamilil Quran?" Apakah ganjaran bagi mereka yang menghafal Al-Quran? Maka Nabi SAW mula dengan memberitahu akan kelebihan. Nabi SAW bersabda, pada hari penghisaban kelak, Allah Subhanahu wa taala akan berikan mahkota kepada ibu dan bapa seorang yang menghafal Al-Quran, dan cahayanya lebih bercahaya daripada sinaran matahari, begitu terang. Maka sahabat ni tanya, tetapi soalan saya, fama balu hamilil Quran, tapi yang menghafal itu sendiri apakah kedudukan dia? Maka Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan asingkan mereka ini yang telah menghafal Al-Quran kerana Allah Subhanahu wa taala, demi keredaan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga kalamullah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan kata, "Iqra'il Quran, Iqra' warattil wartaqi kama kunta turattil fid dunya." Bacalah dengan tertil dan naiklah darjat syurga, tingkat syurga, seperti mana engkau baca di dunia dulu. Fa inna manzilataka akhiru ayatin taqra'uha, dan sesungguhnya kedudukan kamu adalah sehingga engkau berhenti, di mana engkau berhenti, maka disitulah kedudukan kamu. Bayangkan
betapa banyak seseorang perlu berusaha dalam menghafal Al-Quran, kerana ayat terakhir dia baca, di situlah dia akan diberikan kedudukan. Lagi banyak dia dapat baca, lagi tinggilah syurga dia. Ya. Allahu Akbar. Jadi kedudukan yang sangat tinggi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu an, innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan darajat sebahagian kaum dengan perantaraan Al-Quran ini, dan menurunkan juga wa yada' bihi akharun, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjatuhkan kedudukan sesuatu kaum kerana Al-Quran, kerana mereka tinggalkan Al-Quran. Itulah penting. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali bersabda, Allah Subhanahu wa taala sendiri ada dia punya VIP Allah. VIP Allah. Maka para sahabat tanya, siapakah mereka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul Quran. Mereka ni adalah ahlul Quran. Orang-orang yang menjaga Al-Quran, yang sering baca Al-Quran, yang menghafal Al-Quran, akan menjadi VIP Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Besar kan pahala dia, memang besar, dan nak buat dia pun bukan mudah kan. Itu yang saya akan kongsikan. Okey, ada soalan berkenaan dengan apa waktu yang terbaik, itu yang saya nak kongsikan malam ni. Jadi oleh kerana soalan itu berkenaan dengan apa yang saya nak sampaikan, jadi saya akan jawab dalam penyampaian sekali. Urdu, insya-Allah nanti kita buat live Urdu. Ada soalan tadi? Oh, soalan ni panjang, nanti saya jawablah berkenaan dengan mandi junub, adakah kita? Nanti saya jawab insya-Allah. Baiklah. Soalan yang pendek-pendek saya akan jawab terus, yang panjang saya akan mungkin jawab di penghujung ataupun kemudian. Tapi saya cuba insya-Allah. Jadi pertama sekali, apakah seseorang itu perlu ada dalam dia nak menghafal Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala berikan keupayaan, kebolehan kepada setiap orang. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah kata kami dah mudahkan, tapi siapa yang tak nak, faminhum zalimun li nafsi, mereka kata kami tak ada masa, kami pentingkan itu, kami pentingkan ini. Dulu dalam kelas kami, semasa saya buat masters di UIA, saya pernah ada debate dengan seorang lecturer saya berkenaan dengan fardu ain dan fardu kifayah, yang mana saya terangkan bahawa betapa pentingnya seorang itu memberi tumpuan dan memberi masa dan mengetahui akan fardu ain, menghafal Al-Quran dan menjaga Al-Quran, kerana Nabi SAW setiap kali ada seorang masuk Islam, Nabi akan lantik orang untuk ajar mereka belajar Al-Quran. Pertama sekali keutamaan diberikan untuk mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan Nabi kata siapa yang paling pandai baca Al-Quran, dialah yang paling diutamakan. Dalam banyak keadaan Nabi utamakan orang yang paling pandai Al-Quran. Jadi baiklah, perkara nombor satu yang kita selalu letak yang terakhir. Kita kata apa? Usaha dulu, kemudian doa. Tapi dalam bab Quran ni, doa dulu, barulah kita berusaha. Kerana apa? Kerana Quran ini adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan fa innal ilma nurun min ilahi wa nurullahi la yu'ta li'asi. Ilmu Allah ni Allah tidak berikan kepada orang yang buat dosa. Jadi mestilah berdoa kepada Allah. Pertama, doa apa yang kita nak minta? Minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali. Share lagi supaya ramai yang dapat menyertai kita. Minta ampun. Ini bukan perkara kecil. Kan saya selalu sebut, bila ada orang nak pergi Mekah kan, dia kata tolong doa untuk saya. Nanti saya bagi tahu berkenaan dengan masa ni, memang saya akan sebut. Ada seorang kebiasaannya bila kita nak pergi buat umrah ke haji kan, kita tanya ada tak nak doa apa-apa. Doa apa? Doalah bagi saya jadi kaya raya itu dan ini. Sebenarnya kita kena doa satu je, doakan supaya Allah berikan keampunan kepada segala kelalaian saya. Kerana bila Allah ampunkan, Allah sendiri akan bagi semua. Minta keampunan. Kedua, berdoa ni memang penting sebelum hafal Al-Quran, bukan lepas. Bukan dah habis hafal baru baca Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Itu baca sebelum kena baca.
Satu perkara yang saya amalkan satu perkara yang mana sebenarnya saya ni hafal Quran pada usia kecil. Malam ni tak ada masa untuk cerita berkenaan dengan saya punya diri saya, tapi lebih kepada apa yang saya amalkan dulu. Saya memang daripada saya kecil lagi memang mak ibu bapa sebut, kata ini adalah anak kami ni, kami nak dia jadi seorang hafiz Al-Quran. Jadi apa yang saya amalkan, yang saya dapat daripada ibu saya sebenarnya, tapi saya pun tak tahu ibu saya dengar daripada siapa, tapi saya amalkan sehingga satu hari itu guru ustaz saya tanya saya, dia kata mana dah buat apa, dia kata setiap kali sebelum hafal saya nampak kau letak tangan di atas kepala kau membaca sesuatu. Saya kata saya baca ayat ini kerana saya dapat daripada ibu saya. Ibu saya secara ringkasnya, sebelum saya lahir lagi ibu saya nazar, kata kalaulah anak lelaki maka saya akan jadikan hafiz Al-Quran. Kata itu memang saya punya nazar saya akan wakafkan dia untuk Al-Quran dan saya nak dia jadi hafiz Al-Quran. Apa saya baca, dan ini saya amal sepanjang saya belajar. Saya hafaz Al-Quran selama 2 tahun 2.5 tahun. Awal dulu tahun 95, masa tu saya kecil lagi. Saya letak tangan di atas kepala dan sangat berkesan ni, dan saya baca ayat akhir, beberapa ayat akhir daripada surah Al-Hasyr tu, law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Maksud dia apa? Kalaulah kami turunkan Al-Quran ini ke atas gunung ganang ni, Allah berfirman, la ra'aitahu, maka engkau pasti akan melihat gunung ganang itu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, mereka akan takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana takut kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Inilah contoh yang kami berikan kepada manusia. Saya baca ni sampai habislah. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddus as-salamul mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun sampai habis. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi huwal azizul hakim sampai habis. Beberapa ayat akhir surah Al-Hasyr ni, semua orang tahu ayat ni kan. Baiklah, ini saya amal setiap hari. Sampai ustaz saya satu hari dipanggil, dia kata, apa yang kau baca? Setiap hari saya lihat engkau akan letak tangan di atas kepala dan baca sesuatu apa. Maka saya bagi tahu, maka dia pun senyum, dia kata baiklah. Dia tak kata apa-apa. Saya pun tak tahu daripada mana ibu saya dapat, tapi saya amalkan. Ibu saya mungkin dapat daripada para ulama ataupun daripada kitab-kitab. Okey, baiklah. Pertama doa tadi, doa. Kedua yang saya amalkan ini tak ada dalam hadis mana-mana, tapi saya amalkan kerana ayat ni begitu heavy. Allah kata kalau Quran ini diturunkan ke atas ala jabal, di atas gunung, la ra'aitah, kamu akan lihat dia khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung ni akan tunduk kepada Allah kerana takut kepada Allah. Kerana takutkan Allah. Okey, masa yang paling sesuai untuk hafal Al-Quran. Satu perkara kita kena faham, iaitu kanak-kanak ni mereka senang menghafal Al-Quran kerana akal mereka ataupun fikiran mereka tidak beremosi. Bila kita dah mula beremosi, maka hafazan kita akan menjadi lemah. Hafazan kita ataupun ingatan kita dia dah mula terganggu dah. Oleh kerana itu usia kecil ni terbaik untuk menghafal Al-Quran kerana dia tak ada fikir apa-apa. Saya selalu sebut, dia tak ada girlfriend, dia tak ada isteri, dia tak ada anak, dia tak ada emosi kan, dia tak ada feeling, dia tak ada apa-apa. Bagi dia makan cukup, minum cukup, tidur cukup, main cukup, alhamdulillah. Kan? Kalau tak bagi makan dia pun marahlah, merajuk. Ya, saya ambil air jap. Baiklah, nanti saya akan kongsikan ayat tersebut. Okay, waktu yang terbaik, usia yang terbaik saya dah bagi tahu tadi adalah usia yang kecil. Kalau lah dah berdewasa boleh hafal, boleh. Tapi itu saya kata doa dulu, ya Allah bersihkanlah ingatan saya, minda saya daripada perkara-perkara yang buruk kan. Waktu yang paling terbaik untuk menghafal, dengar sampai habis jangan dengar separuh, sebab di waktu menghafal ni dia ada completion dia, adalah selepas maghrib. Waktu ni
Itu pertama, waktu yang paling efektif untuk kita menghafal Al-Quran adalah selepas maghrib. Itu kerana Allah berfirman dalam Al-Quran, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Bila kamu dah habis buat tugasan dunia, maka kamu kena banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah letih dengan perkara dunia, maka kita akan dapat beri tumpuan kepada Allah. Kerana apa sekarang kita kata dah semua dah selesai, maka Allah kata lepas maghrib adalah waktu yang paling sesuai. Tapi dengar sampai habis. Banyak orang dengar separuh jalan, tak dengar sampai habis, maka tak faham. Jadi lepas maghrib apa yang kita nak buat? Satu, saya baca ayat tadi yang saya pegang kepala tu kan, ayat 3 ayat terakhir daripada surah Al-Hasyr. Seterusnya, bagaimana seorang itu sepatutnya menghafal Al-Quran, daripada di mana dia mula dan bagaimana dia nak hafal. Baiklah. Sebenarnya kedudukan hafiz Al-Quran ni begitu tinggi, kadang-kala kita sendiri yang telah hafal Al-Quran pun tidak mengetahui akan nikmat tersebut. Baiklah, saya bagi contoh. Pertama, relaxkan minda. Dia sebenarnya hafal Al-Quran ni seorang kena bagi tumpuan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kata, bila saya nak bercakap dengan Allah, maka saya akan mendirikan solat. Bila saya nak Allah bercakap dengan saya, maka saya akan membaca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran ni, Allah sedang berkata-kata dengan kita. Jadi bagaimana pentingnya tumpuan yang kita berikan kepada Allah bila Allah berkata kepada kita, kan? Khusyuk kita, khuduk kita, tumpuan kita. Saya bagi contoh sekarang ni bagaimana nak hafal. Dia mesti kena relax, betul-betul relax. Dulu masa saya hafal Al-Quran, masa tu saya usia kecil kan, kadang-kadang nak kongsi semua takut Allah ambil nikmat kan, Allah maksudnya jadi riak dan Allah Subhanahu Wa Taala tarik nikmat. Saya selalu takut dengan perkara tersebut. Sebenarnya sangat takut. Kadang kita riak, takut Allah Subhanahu Wa Taala ambil balik nikmat yang Allah berikan. Tapi untuk kongsi, iaitu kita kena relax, memang kena betul-betul relax, dan dia tak perlu masa yang panjang pun kalau kita buat sesuatu dengan relax. Contoh, satu, sebelum saya mula baca ayat dan saya tunjuk contoh exactly practically, jadi saya nak bagi tahu beberapa perkara. Relax. Bila dah ingat, jangan paksa, jangan torture, jangan ada lack of confidence, kata betul ke dah ingat, tak ingat lagi ni, ulang lagi, betul ke dah ingat. Jangan macam tu. Once kita dah hafal, kena bagi dia relax. Dia perlu masa untuk dia simpan. Minda kita dia ada function dia. Kalau kita salah, kita pressure dia, yang kita dah hafal pun akan lupa. Ingat, pressure ni dia boleh lupakan balik apa yang kita telah hafal. Jadi bila dah hafal, kita tak nak lupa, jangan pressurekan dia. Dah ingat, jangan kata tak ingat lagi kot. Bukan, dah ingat lah. Okey, sekarang ni faham perkara ni dengan baik. Kerana ini amat penting. Ini tak ada siapa ajar saya, Allah Subhanahu Wa Taala yang sendiri. Saya fikir dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi perkara itu kelebihan. Baiklah. Ini saya tunjuk contoh. Mohon tengok. Baik, nanti saya tengok messenger. Okey, contoh. Saya baca ayat yang ke berapa ni? Kecilnya tulisan. Okeylah. Saya baca surah Ad-Dukhan ayat pertama, contoh. Saya bagi tahu practically macam mana nak hafal. Contoh saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Hamim. Saya tengok perkataan itu dengan betul. Kenapa? Apa yang kita lihat kita akan ingat. Tengok dengan betul. Hamim, maksudnya bentuk ha tu, bentuk mim tu akan terlekat dalam ingatan kita sebenarnya. Rupa dia tu akan lekat. Dengan tenang tengok. Hamim. Kalau tanya ustaz sampai bila dia akan lupa balik. Sebab tu saya kata jangan pressure kata dia akan lupa balik ke, dia akan ingat balik ke. Kita kena buat seperti mana yang dibuat. Perkataan Arab katakan salil mujarrab wala tasalil tabib, kata jangan tanyalah mereka yang berpengalaman, jangan hanya tanya kepada doktor kadang dia tak pengalaman sakit tu. Sebab kami pernah menghafal Al-Quran, jadi dengar ni saya biasanya ambil masa yang pendek lepas maghrib, lepas tu saya akan baca ayat lain supaya yang saya hafal tu tak lupa. So saya kata jangan pressure, jangan ulang-ulang, kita ulang lebih daripada sepatutnya kita ulang pun akan menyebabkan kita lupa. Ingat, kita goreng, dia akan hangit akhirnya. Jadi bila dia dah masak, dia dah sampai kepada maturity dia, kita kena tinggalkan dia, biarkan dia, bagi dam,
Biarkan dia. Jangan buka api goreng sampai hangit kan. Nanti nasi pun hangit, apa pun tak dapat. Jadi baiklah. Bila tengok betul-betul, sambung. Wal kitabil mubin. Tengok betul-betul. Tenang kan? Wal kitabil mubin. Okey, dengan tenang. Jadi apa saya buat? Saya akan ulang 3 kali. Wal kitabil mubin. Okey, saya dah ingat dah hamim. Saya akan baca hamim. Wal kitabil mubin. Okey, saya dah rasa macam saya dah ingat dah ni. Saya ulang lagi sekali. Hamim. Wal kitabil mubin. Saya lupa balik, saya tengok balik. Okey, 2 ayat Hamim wal kitabil mubin. Baiklah. Dalam keadaan haid tak boleh. Dia kena suci dulu baru baca, kerana menghafal ni adalah membaca Al-Quran, kecuali ayat-ayat yang dibacakan untuk doa-doa masnun boleh. Dalam keadaan haid tak boleh. Tidak dibenarkan lah kan, bukan tak boleh lepas suci, tapi dia boleh baca ayat-ayat yang berkenaan dengan amalan-amalan doa-doa boleh. Okey, saya pergi ke ayat yang ketiga. Okey, saya cuba tengok. Okey, saya rasa 2 ni dah confident. Saya tak pressure tau. Macam ni lah saya hafal. Ini bukan saya nak kata kita kena wal kita. Dia kena benar-benar tenang. Wal kitabil mubin. Saya tengok. Hamim wal kitabil mubin. Allah sedang bercakap dengan saya. Okey, saya pergi ayat ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Baik. Masya Allah. Baik Said, Mona Said Sab. Okey, dia kata, okey, saya baca. Sekarang ni ayat ni panjang, jadi saya akan pecahkan 2 supaya saya dapat hafal. Okey. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sampai situlah saya rasa okey kan. Jadi saya ulang. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Saya tengok balik ayat tu. Kalau tak ingat lagi, cuba baca. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. 3 kali dah. Saya tengok lebih kurang boleh pejam mata tengok, boleh nampak, dan cuba inna sambil buka sambil pejam. Anzalnahu fi lailatin mubarakah. Okey. Lepas tu bila saya rasa separuh ayat saya dah ingat, sambung. Inna kunna munzirin. Saya cuba. Saya tak, ayat pertama yang separuh awal tu saya dah berhenti, saya tak ulang lagi. Saya ambil ayat half yang akhir tu, separuh akhir. Inna kunna munzirin. Saya cuba hafal. Inna kunna munzirin. 5 kali, 6 kali, berapa kali boleh. Kan dia kena relax. Okey. Sekarang saya ulang balik. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Ulang beberapa kali yang boleh. Kemudian apa kita buat? Ulang balik ayat 1, 2 dan 3. Dalam kita ulang ni pun jangan kita ikut suka hati. Suatu saya kata dengar dengan berhati-hati supaya saya nak bagi tahu limitation akal kita biasanya. Ini berdasarkan pengalaman ya. Okey. Saya baca sekarang ni saya ulang. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Okey, dalam ni kita mesti akan lupa, mesti ingat, ada kurang, ada lebih. Tak apa. Asalkan dah above 50% kita punya ingatan dia, okey. Saya pergi ke ayat seterusnya. Kalau ini saya tunjuk contoh kan, jadi exactly mungkin berbeza sikit lah sebab saya bagi fokus, sebab ni sambil saya cakap. Saya terus ke ayat seterusnya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kadang-kadang ayat tu susah, ulang balik. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Tengok dengan betul ayat tu, kerana
Apa yang kita lihat akan disimpan oleh akal kita untuk beberapa second. Even untuk beberapa second cukup. Satu saya kata jangan pressure akal kita. Kita tak tahu capacity dia. Kita kata alah dia lupa juga. Memang dia akan lupa. Tapi biarkan dia lupa. Biar dia ingat, biar dia lupa. Jangan pressure. Okey, sekarang ni boleh nampak lebih kurang. Okey, muka surat sebelah kiri Quran saya, dia mula daripada tengah muka surat, mula dengan surah perkataan Hamim. Bagi dia hafal lebih kurang di mana ayat itu, bagaimana rupa ayat itu, apa perkataan itu, kan lebih kurang. Baiklah. Bila kita dah hafal ayat seterusnya demi ayat, jangan kita, dia ada cara dia. Bila kita dah hafal ayat ketiga, kan, contoh fiha yufraqu kullu amrin hakim, surah Ad-Dukhan. Siapa ada Quran boleh buka, boleh ikut saya. Maka ulanglah daripada Hamim wal kitabil mubin inna anzalna. Biasanya saya tak akan ambil lebih daripada 3 ayat, ataupun kalau panjang 2 ayat. Jadi bila saya dah hafal ayat fiha yufraqu kullu amrin hakim, ni ayat keempat, saya akan ambil ayat sebelum dia dan ayat ini. Bila saya dah mula hafal ayat seterusnya, amram min indina, amram min indina. Jadi saya tak akan pergi sampai mula Hamim balik. Bila saya nak ulang balik, sama ada saya dah ingat ke tidak, saya akan ambil daripada sama ada inna anzalna ataupun fiha yufraqu kullu amrin hakim, amram min indina, amram min indina. Ulang beberapa kali. Inna kunna mursilin. Dah azan isyak dah. Oh, sampai sini. Tak apalah, saya pendekkan. Baiklah, bila kita hafal satu ayat, dah almost ingat, ambil 2 ayat sebelum tu, joinkan dengan dia. Paling maksimum pun 3 ayat, jangan lebih. Semakin kita menurun, tinggalkan yang atas tu. Tak apa. Akal kita ni dia perlu masa untuk dia simpan. Bagi dia peluang untuk simpan. Jangan rushing. Kata yang ni pun tak ingat, yang ni pun tak ingat, dia akan lupa semua. Bagi dia peluang untuk simpan. Saya cuba habiskan juga, insya-Allah malam ni. Ingat bila kita hafal sesuatu ayat, ulang 2 ayat sebelum itu. Jangan melebihi 3 ayat. Bila kita nak joinkan, nak tengok dah ingat ke tidak, kan, kita akan ambil beberapa ayat sebelum tu kita join. Kalau nampak 50% above ingat pun okey. Jangan pressure. Saya kata lain sekali, walaupun tak lancar, doesn't matter. Ada satu proses dia yang nak bagi dia selesai. Nanti saya bagi tahu completion dia macam mana. Bila saya contoh, saya permulaan ni jangan hafal lebih daripada 6 baris. Walau kita pandai mana pun 6, 7. Maksudnya 6 tu bukan maksud saya tak boleh memang 6 sahaja. Tak ada, lebih kurang lah 6, 5, 6. Dulu ustaz-ustaz kami akan tetapkan 6 baris. Bila dah 6 baris tu dah hafal, dan hafazan tu dah boleh nampak lebih kurang gambar dan rasa macam boleh ingat. Bila baca 3 ayat sekali dah lepas, walaupun bukan keseluruhan 6 baris, mungkin 3 baris sekali baca boleh, 3 baris sekali baca boleh. Okey, baiklah, maka kita akan berhenti. Dah masuk waktu isyak dah ni. Proses terusnya ni memang sangat penting. Lagi sedikit lagi saya nak habiskan. Iaitu, ini sangat penting muslim-muslimat, bagi tumpuan dengan betul. Kalau kita sendiri menghafal, kita terus angkat rotan, katakan hafal. Ini bukan macam tu, kan. Sedangkan bila Nabi SAW cuba menghafal, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat. Bila Quran sedang turun, Nabi cepat-cepat nak cuba hafal. Nabi Allah kata, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan ya Rasulullah, jangan engkau cepat-cepat nak cuba nak hafal. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami akan ingatkan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Bila kami baca, ikutlah bacaan itu. Kita tak ada Jibril nak turun kepada kita. Jadi apa yang kita baca tu seolah-olah Allah sedang baca, sedang sampaikan kepada kita. Kerana Quran adalah kalam Allah. Kalam Allah Subhanahu wa taala, kan? Baiklah, yang seterusnya yang paling penting dalam proses penghafalan, menghafaz Al-Quran ni adalah bila kita masak sesuatu, kita akan letak, kan, kita akan simpan. Jadi dia tempoh dia simpan untuk dia siap. Kalau kita masak rendang berapa jam? 10 jam, kan. Di tempoh hafazan ni untuk maturity dia, kan.
Kalau kita bila dah sampai, bila masakan dah masak, kita tak buka, tak tengok, tak buat apa, memang dia akan hangit, habislah, kena buang. Dia ada maturity dia. Bila maturity dia? Dengar baik-baik. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan para anbiya alaihi salatu wasalam untuk solat tahajud. Dia akan simpan daripada waktu Isyak. Selepas Isyak ni Nabi kata jangan habiskan dengan sia-sia. Sia-sia maksud tengok TV. Kan Nabi kata kalau boleh lepas Isyak terus tidur. Sebab apa? Inilah masa dia nak simpan. Masa dia nak simpan. Waktu ni sangat penting. Pelajar-pelajar tahfiz mereka tak ada TV, tak ada Walkman. Dulu Walkman kan. Tak ada handphone. Sebab tak nak bagi mereka lalai. Kalau mereka lalai, simpanan tu tak betul nanti. Jadi dia akan mengganggu. Besok tak ingat juga. Dia bukan ramai yang tahu walaupun ramai yang lalui, kerana saya cuba observe apa yang saya buat masa saya kecil lagi dan saya dapat mengetahui perkara ni. Saya tak belajar daripada siapa pun, cuma saya fikir kan, biasa kita fikir atas apa yang kita buat. Dia akan simpan. Okey, baiklah. Bila dia simpan sepanjang malam daripada waktu selepas Isyak sehinggalah pagi esok. Okey, dia dah simpan ni. Bila kita rendang tu kita simpan, dia takkan lepas tu terus tutup. Kita kena gaul ni dulu. Kalau kita tutup pun tak jadi, kalau kita biar dia terus pun dia akan hangit kan. Jadi apa yang kita buat? Saya bagi contoh dengan rendang kan, bukan saya suruh jadikan buat rendang. Besok pagi bila dah bangun pagi, dia dah sekarang ni dah sampai kepada dia punya maturity dia dah. Dia dah masak dah. Jadi bila dia dah masak masa tu, jangan pergi alih dia, pergi letak periuk lain terus, dia belum siap lagi tu, baru dah mula masak. Kalau boleh jangan lepas dia dah hafal tu jangan. Dia kena tidur, dia kena rehat. Bagi dia relax, tapi jangan ada benda lain yang dia buat yang dia cuba ingat, dia cuba hafal. Baiklah, sebab itulah para hufaz ni mereka galakkan untuk Quran saja, sehingga subjek lain pun diminta untuk dihentikan buat sementara. Itulah tujuan dia sebenarnya. Baiklah. Jadi bila sampai keesokan pagi, dengar baik-baik, bila dia dah sampai kepada maturity dia, apa yang kena buat? Bangun pagi, buka mata sahaja. Kalau saya sendirilah kan, saya tak nak cakap tentang orang lain, saya sendiri. Dia sebenarnya membaca Quran dengan hafazan ni, kalau bukan hadas besar tak ada larangan. Jadi apa saya buat? Saya bangun pagi, perkara yang pertama saya akan baca adalah hafazan semalam tu. Hamim wal kitabil mubin tu kan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah kan. Inna kunna munzirin. Yang tu saya akan baca dulu. Ingat lebih kurang ke saya tak akan baca apa, tak akan sebut apa, tak akan apa. Baca dia terus. Terus dalam bukan ambil Quran baca sambil bangun tu. Tadi semalam saya hafal apa? Hamim. Baca dalam hati, wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna. Hati kita sendiri akan baca, pemikiran kita akan mula berfungsi. Percakapan pertama kita yang keluar daripada mulut kita adalah ayat yang kita hafal semalam. Perfectly bila kita berjalan pergi ambil wuduk ataupun pergi istinja dan pergi mandi, itu dah jadi satu round pertama yang kita dah complete dah. Dia akan ingat lupa, tak kisah, jangan pressure, jangan pergi buka Quran. Saya kata berapa persen salah pun tak apa. Kita akan ragu-ragu, tak apa, no problem. So tu saya proses dia tak susah, tapi kena relax. Seterusnya, bila dah ambil wuduk, dah istinja, semua dah baca satu round kan, cubalah satu round ke, cuba buat ingat. Bukan baca buat macam ni lah, macam kita cuba ingat. Okey dah. Lepas tu solat tahajud. Pelajar tahfiz ni yang menghafal Al-Quran, kami alhamdulillah dulu memang istiqamah lah. Sekarang ni kadang ya, kadang tak. Semoga Allah ampunkan. Terus bacakan hafazan semalam tu dalam solat tahajud. Jadi bila kita baca dalam solat dengan kita baca di luar solat tak sama. Ini perintah Allah. Faqra'u ma tayassara minal Quran dalam surah Muzammil. Bila bangun malam maka baca. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Di rukuk kedua dia Allah kata inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar kan alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah kata bila bangun malam kamu solat maka bacalah
ayat Quran yang mudah. Maksudnya yang mana mudah untuk kamu. Saya kata apa? Bacalah yang kita hafal tu. Dia sebenarnya dah mudah dah sebab kita dah hafal berbanding dengan yang kita tak pernah hafal. Jangan kata yang dah lama hafal tu. Yang ni kita baru je hafal semalam, maka itulah yang paling mudah kerana kita baru lihat. Cuba kita baru lihat satu cerita kan, bukan nak galakkan. Besok kita nak cerita kepada orang, mudah tak mudah? Sebab baru tengok, baru baca. Cuba dah lama, kita akan lupa. Faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah ayat Quran yang paling mudah untuk kamu kan. Maka kita baca tu. Lagi sekali saya nak ulang, kalau salah ataupun lebih kurang rasa betul ke saya, tak ada masalah. Jangan pressure akal lagi. Baca saja dulu. Tak payah buka, ni tak buka lagi Quran ni, baca dulu. Mungkin ada keraguan sikit, tak apa. Sebelum naik ke langit, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau orang tu dah berusaha, dia hafal, dia lupa, sebelum naik malaikat akan betulkan dulu. Malaikat akan perbetulkan dulu sebelum naik ke langit. Sekarang dah habis baca dalam tahajud, barulah buka Al-Quran. Buka pun jangan kelang kabut, buka je terus. Oh ni ingat ke tak ingat ni? Dengan relax, baca auzubillahi minasyaitanirrajim, terus baca balik sekali, tengok sambil hafal apa yang kita dah hafal semalam tu. InsyaAllah dia dah sampai tahap ni, ingatan dah mula, dia dah kuat dah ni. Dia dah sampai ke level yang keempat dan kelima dah. Dia memang dah sampai, biasanya dah 70-80% ke atas dah dia punya ingatan tu. Solat subuh, kalau solat bersendirian, dalam sunat solat subuh pun baca ayat ni, dalam solat subuh pun baca ayat ni. Kalau sembahyang kat rumah nak suruh anak imam, maka galakkan mereka. Bila dia nak jadi imam, mungkin dia susah lah dia nak baca ayat ni kerana dia belum hafal dengan betul. Jangan paksa dia. Lagi sekali saya ulang, Quran ni tidak boleh diminta untuk dihafal dengan paksaan, tapi dengan mudah mereka akan hafal. Disiplinkan mereka bukan dengan paksaan. Nabi tak pernah paksa, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah paksa baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau dia solat sunat subuh 2 rakaat tu dia solat bersendirian, maka baca lagi sekali. Ulang je setakat mana yang dia baca Fatihah, baca ayat. Baca Fatihah, rakaat kedua baca ayat. 2 rakaat sebelum subuh tu lebih baik daripada dunia dan segala isinya kan. Maka baca. Lepas solat subuh, ulang sekali 2 kali apa yang dah hafal tu. Saya kata permulaan jangan melebihi 6 baris, dan boleh semak terus kepada ustaz ataupun kalau hafal di rumah kepada ibu dan ayah. Bagi dia masa dalam 15 hingga 20 minit selepas solat subuh untuk dia buat perkara ini yang pertama. Sebelum makan, sebelum minum, sekejap saja. Sekejap saja benda ni. Tengok hari pertama. Kalaulah hari pertama tu masih dia punya kelancaran agak kurang, maka boleh kurangkan ayat keesokan hari dia. Daripada 6 boleh turun ke 5. Inilah proses penghafazan Al-Quran yang saya sendiri buat dan sangat mujarab, sangat sangat berkesan insya-Allah. Boleh cuba dengan anak-anak. Quran ini bukannya kita nak suruh anak hafal Quran, kita angkat rotan, anak hafal pam pum pang pung pang. Ramai yang mana kerana rotan jadi lambat, dan ramai juga rotan ini untuk kita takutkan bolehlah kan. Dia bukan dengan sebab dia boleh hafal kan. Kerana kadang-kala kan kita tak menafikan sebenarnya ustaz-ustaz kita pun guna rotan sebenarnya. Dan kerana kita takut kita hafal, tetapi sebenarnya hakikatnya yang saya sendiri lihat para hufaz yang mana mereka berjaya menjaga Al-Quran seumur hidup mereka adalah kerana cinta mereka kepada Al-Quran, bukan kerana takut kepada rotan. Kerana cinta mereka, dan cinta ini akan wujud bila mana mereka rasa cinta itu dengan Al-Quran dan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan proses yang saya bagi tahu, bila dia dah mula baca dalam solat pun dia baca, dia akan cinta tau, dia akan jatuh cinta dengan ayat itu. Bila dia baca ayat tu dalam solat, dia akan mula jatuh cinta, yang mana tadi mungkin 1% akan menjadi 90% ke atas cinta dia kepada ayat tu selepas dia mula baca dalam solat. Oleh kerana itulah para asatizah menekankan pada hufaz untuk membaca ayat Quran dalam solat tarawih. Jadi imam tarawih baca kalau boleh keseluruhan 30 juz supaya dia mula cinta Al-Quran tu. Bila mana dia memperdengarkan Al-Quran tu, kalamullah tu, kataan Allah tu kepada diri dia, dan dengan mana dia connected
As-salah mi'rajul mu'min, kan, bila dia naik mi'raj, dia dah ada connection dengan Allah, dia ada hubungan. Masa tu bila dia baca, memang dia punya tu dia jadi lain. Dia punya ingatan dia memang, tanya saya, 100 kali ganda lebih efektif. 100 kali ganda lebih efektif. Dia memang akan ingat, dia dah connected. Kan as-salah mi'rajul mu'min, kan, dia dah naik mi'raj dah. Masa tu memang dia punya hubungan dia lain macam. Dia baca tu memang Allah sendiri akan ingatkan dia. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikr. Bila kita baca dalam solat, doa lah, doa yang berpanjangan. Satu lagi perkara yang saya nak sebutkan sebelum saya habiskan malam ni, iaitu doa ibu bapa yang sangat bagi saya di kedudukannya wajib. Ibu bapa wajib doa untuk anak-anak. Kalau nak anak itu dipilih untuk menjadi hafiz Al-Quran, dan nak ibu bapa dapat kelebihan memakai mahkota yang Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lebih terang daripada cahaya matahari, maka ibu bapa punya doa ni memang bukan sekadar ya Allah, 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 Allah. Dia kena menangis, ya Allah. Ya Allah, aku merayu kepadamu agar kau terima anak aku ini sebagai penjaga Al-Quran. Aku merayu hari-hari, ya Allah, aku merayu, ya Allah, terimalah ya Allah zuriat aku ni. Mereka doa, terimalah zuriat aku sebagai pemelihara Al-Quran, ya Allah. Walaupun kami lemah, walaupun kami tak ada apa-apa, walaupun kami berdosa, walaupun kami tak dapat hafal, terimalah ya Allah daripada zuriat kami, orang-orang yang menjaga kalam-Kalam-Mu, ya Allah. Sebut nama anak tu, ya Allah. Doa, merayu, menangis depan Allah, ya Allah. Kata, terimalah ya Allah, terimalah ya Allah. Doa, bukan minta ya Allah, saya nak anak saya jadi hafiz yang terkenal, jadi imam yang besar, ya Allah, kalau boleh, kan, dapat gaji besar, kan, kita semua hidup senang. Bukan macam tu. Bila doa pun dengan cara yang mana tak seperti yang disarankan, maka mana nak dapat result. Sebab tu kata doa ni yang terbaik adalah doa masnun. Sebab apa? Doa masnun ni doa yang mana mujarrab, yang mana Nabi sendiri telah doa dan telah diterima, maka bila kita baca pun terima. Dia mujarrab, maksudnya dah dah dibuat eksperimen lah, kan, maksudnya dah memang berkesan, yang dah berkesan. Maka kita baca doa-doa itu lebih baik, tapi dengan penuh ya Allah. Doa yang saya selalu baca, kan, Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Ya Allah, yang mana Nabi sebut tadi, kan, sahabat tanya siapakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi Allah ada VIP dia, maka sahabat tanya siapa, Nabi kata ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatu. Maka doa, Allahumma ja'alna min ahli al-Quran allazina hum ahluka wa khassatuk. Ya Allah, jadikanlah kami daripada VIP kamu, iaitu Allah, Ahlul Quran lah, kan. Minta doa untuk anak, merayu. Ini jangan jadikan optional, maksudnya pilihan kalau ada masa doa, kalau teringat doa. Tak boleh. Kalau macam tu tak jadi anak. Sebab itulah ramai yang tak jadi, bukan kerana salah mereka, kerana doa kita kurang, kerana rayuan kita tak cukup. Kita tak cukup merayu depan Allah. Kita kata apa? Jangan makan kepala ikan, jangan makan otak lembu, jangan makan pedal ayam. Itu saja kita cakap. Doa tak ada. Doa ibu bapa ni subhanallah tak ada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terus akan doa, tapi kena merayulah, ya Allah, kata saya ni dosa, saya pun dosa, tapi ya Allah, terimalah anak saya, terimalah zuriat saya, ya Allah, untuk jadi penjaga Al-Quran, pemelihara. Ini penting muslim-muslimat. Banyak ibu bapa yang lupa, terlepas pandang, dan kami yakin sebenarnya kami ni semualah, kan, yang jadi hafiz Al-Quran ni adalah kerana tanggisan ibu bapa kami, demi Allah. Ini kerana mereka menangis, kan, doa mereka, tanggisan mereka setiap hari daripada mereka yang mana tak pandai baca Al-Quran, lahir daripada mereka orang-orang yang pandai baca Al-Quran. Ini bukan kelebihan, tetapi adalah anugerah Allah yang Allah berikan. Usaha kita dengan cara yang betul dan kemudian doa mereka, Allah telah terima. Sebab tu saya kata, ramai orang kata buat dulu baru doa. Sebab tu doa dulu baru buat. Baca doa baru keluar rumah, kan, bukan dah berusaha baru berdoa. Doa dulu baru berusaha, kemudian bertawakal kepada Allah, kan. Doa dulu. Jadi ibu bapa kena banyaklah doa, ya, hari-hari menangislah depan Allah. Kalau benar-benar nak dapat kelebihan yang saya sebut tadi, kan, Allah hari kiamat nanti Allah kata, terus Allah asingkan, kata ni orang yang hafiz Al-Quran ni, asingkan mereka. Allah kata sekarang ni, iqra warattil, bacalah dan wartaqi, dan naiklah darjat syurga.
ayat terakhir yang kamu dapat baca, di situlah kedudukan syurga kamu. Subhanallah. Dan ibu bapa pun terus dapat syafaat untuk 10 orang, kan, bukan kecil. Sebenarnya semoga Allah ampunkan kami, kan, saya dan semua mereka yang seperti kami yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan taufik, hidayah, doa ibu bapa pun kadang-kadang abaikan Al-Quran. Semoga Allah ampunkanlah yang kita tak dapat nak jaga Al-Quran. Sepatutnya kita baca, kan, siang dan malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kan, sepatutnya kita, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan ni baca Quran siang dan malam, tapi kita pun sibuk dengan itu dan ini, perkara-perkara dunia, kita tinggalkan Al-Quran. Sebenarnya Quran inilah yang akan membawa kita syafi'an li ashabih, dia akan menjadi pensyafaat bagi yang menghafal. Itu sajalah, mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang saya kongsikan ini mendapat ganjaran daripada Allah dan dapat menjadi panduan untuk tuan-tuan perempuan semua, muslimin muslimat, dan doalah untuk kita semua dan zuriat kita, semoga Allah terima sehinggalah hari kiamat. Semoga zuriat kita menjadi penjaga Al-Quran, pemelihara. Tak ada yang lebih mulia daripada seorang yang menjaga Al-Quran dan dia menunaikan hak Al-Quran. Subhanallah. Kadang kita pun tak tahu, kan, betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini bukannya kerana kekerasan sebenarnya, kan, tapi dengan penuh kasih sayang, kan. Allah mulakan Quran pun dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah kenalkan zat Allah dengan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mana mungkin kita mendapatkan sesuatu dengan kekerasan. Kita pergi jadi hafiz Al-Quran, mana jadi bapa. Saya ingat lagi ayah saya, dia punyalah dia punyalah fokus kepada kami ketika kami menghafal Al-Quran. Demi Allah, kami tahu ataupun ayah kami, ibu kami tahu betapa mereka fokus, mereka seolah-olah mereka yang sedang menghafal Al-Quran. Begitu fokus mereka. Mereka jaga keperluan kami, kan. Sikit-sikit pun tanya, ayah saya akan beli kacang badam bagi saya makan, kan, nak bagi makanan yang berkhasiat. Setiap hari dia akan datang ke tempat saya belajar dulu di Pulau Pinang. Dan doa dia, orang masjid sendiri kadang pernah beritahu saya, dia kata Ustaz jadi hafiz Al-Quran ni adalah kerana doa ayah Ustaz. Dia kata kami setiap hari nampak ayah Ustaz waktu tahajud akan doa, menangis-nangis di dalam masjid, kan, doa untuk anak-anak. Dia tak tahulah doa untuk apa, tapi dia kata saya yakin ayah doa untuk anak-anak. Ya Allah Subhanahu Wa Taala terima ni pun dengan perantaraan doa, kan. Doa ni memang seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalaulah ada sesuatu yang boleh mengubah nasib maka doa sahajalah yang boleh mengubah nasib seseorang. Kita pun tak tahu, kita yang jahat ni, daripada kita nak lahir zuriat yang menjaga Al-Quran, kan. Bukan senang Allah nak pilih, bukan mudah. Dan kemudiannya benarkah Allah nak beri istiqamah, kan. Kita mula pilih, oh ini tak dapat buat duit, orang tu kaya. Dia sebenarnya tak yakin, kan. Dia bila ana inda dhanni abdi bi, bila dah Allah berikan Quran, maka yakinlah dengan Al-Quran itulah Allah akan tinggikan darajat, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa' bihadzal kitab, kan, aqwaman. Allah akan tinggikan darajat. Kena yakin, tak boleh kata adalah tak adalah, saya kena belajar tu, lepas tu saya kena ni, barulah saya jadi kaya raya, kan. Kaya raya ada apa? Al-Quran. Nabi selalu beri keutamaan, kan. Saya cerita dalam, saya pernah post, kata Nabi kata masa peperangan Badar habis, Nabi kata nak mula pengebumian kepada para syuhada, Nabi kata mulakan dengan huffaz, siapa yang menjaga Al-Quran, yang hafal Al-Quran, mulakan. Nabi bagi penghormatan kepada mereka. InsyaAllah dah masuk waktu Isyak, dah azan. Mudah-mudahan kalau ada apa-apa soalan bolehlah tanya. Ada tak soalan apa-apa? Saya rasa saya dah jawab soalan. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dalam masa 1 minit ni. Kalau tak ada, saya rasa saya habiskan dengan ini, dengan tasbih kafarah. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.